Belajar merupakan kewajipanlah kepada setiap insan dan ia merupakan proses yang harus dilakukan daripada sekecil-kecil manusia sehinggalah kita dewasa. Namun, tidak semua orang suka belajar di sekolah kerana beberapa faktor yang merencatkan proses ini. Antaranya ialah minat, kemudahan, kewangan dan persekitaran. Tapi anime yang aku akan review pada hari ini telah mengubah sistem pembelajaran yang sedia ada kepada sesuatu yang jauh lebih menarik. Gua apa lagi? Ayuh kita mulakan. Assalamualaikum. Hello dan Assalamualaikum semua. Anime yang aku akan review pada hari ini diberi nama Bakatu Testo Shokanjo yang boleh ditafsirkan ke dalam bahasa Inggeris iaitu Baka and Test Summon the Beast, atau nama pendek ni kita panggil anime ni Bakates lah. Seperti yang aku katakan tadi, anime ni telah mengubah sistem pembelajaran yang sedia ada kepada sesuatu yang jauh lebih menarik. Macam mana tu? Okey, macam ni lah aku boleh katakan. Dan aku cuba simpulkan benda ni supaya lagi senang untuk korang faham. Bagaimana jika markah ujian peperiksaan yang diperolehi oleh korang menentukan kedudukan atau kekuatan kepada karakter korang? So basically itulah baseline untuk cerita ni. Kalau korang masih kurang mengerti dengan apa yang aku katakan tadi, bayangkan bahawa setiap pelajar diberikan sebuah karakter fiction yang di mana jika pelajar tersebut ingin menguatkan karakter mereka haruslah mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan. Menarik bukan? Yang aku cakap tadi tu merupakan asas saja pada cerita ni, foundation je lah. Sekarang aku nak cerita sinopsis pula. Okey, cerita ini berkisahkan di sebuah sekolah yang diberi nama Fumizuki Academy. Mana untuk setiap tahun ada 6 buah kelas. Kelas A sampailah kelas F. Untuk setiap kelas mempunyai fasiliti yang berbeza-beza mengikut kedudukan kelas mereka lah. Yang mana kelas A mempunyai fasiliti pembelajaran yang terbaik, tetapi kelas F mempunyai fasiliti yang terbalik. Dalam kelas A ni amat baik sangat fasiliti ni. Sampai ke ada perpustakaan, kawasan berehat dan macam-macam lagi lah. Boleh kata kalau kau duduk kat kelas ini bukan macam kelas lah. Basically mana ada kelas, ada perpustakaan, ada kawasan berehat semua kan. Aduh, kalau sekolah aku dulu macam ni. Kelas F pula malang sekali, memang terbalik. Kau bayangkan mereka belajar atas lantai dengan meja lipat yang dah patah dua pula meja lipat tu, dengan papan hitam yang dah jatuh. Belajar macam mana lagi kat kelas M? Memang fasiliti dia memang teruk mana. Jadi cerita ini mengisahkan tentang Yoshi, Tsuchiya, Shimada, Yuji, Hideyoshi dan Himeji, yang mana mereka ini kesemuanya pelajar daripada kelas F yang aku boleh kata ingin berperang lah dengan kelas atasan kerana sesiapa yang ingin memenangi kerana sesiapa yang memenangi peperangan antara kelas tersebut, mereka boleh mengambil fasiliti kelas tersebut. Okey, cukup dengan sinopsis tadi. Cerita ini mempunyai 2 season dan 1 OVA. Tapi aku boleh katakan yang 1 OVA tu bukan OVA sebab bagi aku OVA ni is other version anime, tapi OVA ni yang aku kata tadi OVA tu masih menceritakan plot kepada cerita ni. So aku boleh kata this is OVA kan. Cerita ini diterbitkan pada winter 2010 dan tamat pada summer 2011 sebab yalah 2 season kan. So worth noting that art style itu bukanlah yang terbaik, and bagi aku agak ketinggalan zaman kalau kita tengok sekarang. Tapi still bagi aku dia lain daripada lain, so aku tak boleh komen banyak lah. Masa korang tengok cerita ni, aku nak korang tengok every single detail. Maksudnya kalau ada scene tu korang tengoklah dia guna background semua, sebab memang author dia ni ataupun siapa yang buat cerita ni memang ingin menyelitkan benda lawak je lah. Korang memang kena tengok sebab memang dia punya background tu ada je benda-benda lawak yang dia cuba simpulkan. Aku pun pelik macam mana author dia banyak sangat idea. Sambung balik dengan review tadi. Cerita ini mengingatkan aku kepada lawak kampus sebab cerita ni memang lawak nak mampus. Aku tak tipu, setiap 1 minit memang ada je lawak yang dia cuba nak buat, and lawak dia tu memang out of context. Tapi jenaka dalam cerita ni mungkin tak boleh diambil semua pihak sebab cerita ni memang banyak menggunakan lawak yang seksual hingga
bukan hingga, sorry, sehingga satu watak ni mempunyai jantina ni yang tersendiri. Harap korang faham lah masa aku tu, tapi benda ni hanyalah komedi semata-mata. Ini juga ada menyelitkan kisah romans yang aku boleh kata just nice. Sebab dia nak mengejar konsep komedi dia tu. Tapi jangan salah faham, aku rasa romance dia tu is decent enough sebab kita dapat rasa lah love interaction antara karakter tadi. In term of plot, aku rasa ini antara anime yang kalau kita buat graf memang rata je babe. So plot dia punya assignment tu memang tak pernah drop lah. Even episod yang tak menyumbang kepada story dia tadi tu sangat-sangat shock untuk kau layan. Maksudnya macam canon ke filler ke memang lawak gila. So, dia punya graf tu memang tak turun lah. Sebab kita sedia maklum lah kalau ada certain anime ni yang cuba keluar sikit daripada storyline itu, memang dia punya plot tu macam itu. Cerita ni memang mengapu, sepanjang cerita ni memang mengapu, tapi dia buat kita enjoy lah. Sebab aku bila habis satu episod aku memang tak boleh stop. Aku memang nak tengok next episode lagi. Aku mesti nak sambung sebab aku rasa curious yang bermelonjak-lonjak dalam diri ni. Buat aku memang tak sabar lah nak tahu apa jadi dalam next episode kan. Untuk karakter pula, aku secara jujur merasakan casting untuk voice actor dalam cerita ni memang tepat, memang. Tapi kalau lah kita boleh selit Sugita Tomokazu, iaitu voice actor untuk Gintoki, dia jadi macam gini babe. Cerita ni aku memang suka. Aku akan mengupas lah setiap watak utama dalam cerita ni. So aku harap korang stay sebab every karakter dalam cerita ni memang menyumbang banyak dan memang menarik gila. Okay, first kita ada Hideyoshi Kinoshita. Okay, true story, masa aku tengok cerita ni mati-mati ingat dia ni perempuan tau. Tapi malangnya ini bukan. Yang aku cakap tadi, Hideyoshi ni memang pelik sikit sehingga dia ni ada gender dia yang sendiri yang dia beri nama Hideyoshi. Dalam sekolah memang ramai lah lelaki yang duk minat dia ni, walaupun semua orang tahu dia ni lelaki minat lelaki. Hideyoshi ni pula dia punya cantik tu, walaupun dia lelaki, dia ni kalau kita buat rating memang lagi tinggi daripada perempuan yang ada sekolah. So bayangkanlah betapa cantik ni dia. Memang kalau ikut logik ni memang patutlah lelaki bodoh minat dia. Untuk next character kita ada Kota Tsuchiya atau nama famousnya Motsurine. Dia ni boleh katakan arkitek lah kepada mereka ni sebab dia ni memang pandai dalam teknologi dan dia ni mempunyai grade yang tinggi dalam pendidikan jasmani. Malangnya dia ni seorang yang pervert. Untuk next character lagi kita ada Akisa Yoshi. Dia ni merupakan MC lah untuk cerita ni. Sebab antara mereka semua ni, dia ni yang paling bodoh. Bukan menghina atau apa, tapi dia ni mempunyai grade yang paling rendah dekat dalam sekolah tu. Hingga dia ni diberi gelaran oleh mak dan ayah dia, diri bodoh. Dan dia ni di bawah pengawasan sekolah. Tapi this is where the true characters come. Bodoh-bodoh dia ni pun, kebanyakan benda yang dia ni buat haruslah diberi pujian. Kerana dia telah banyak berkorban dalam cerita ni. And for the most thing yang dia buat, dia tak pernah rasa takut, gentar dalam diri dia. Yang mana aku terpaksa salute dia. Dan itulah aku rasa value yang kena ada dalam setiap main karakter. Untuk next karakter pula, kita ada Minami Shimada. Okay, dia ni berasal daripada Jerman dan dia berpindah ke Malaysia. Malaysia pula, sorry, Jepun. Tapi dia ni sangat-sangat pandai sebenarnya, tapi malang sekali dia ni berasal daripada Jerman dan dia tak pandai menulis dalam bahasa kanji atau hiragana. Aku tak tahu apa sistem yang bahasa dia pakai kat sekolah tu. So dia ni memang dapat markah teruk rendah lah dalam setiap exam, tapi dalam matematik dia memang tinggi gila sebab basically matematik tak memerlukan bahasa kan, just nombor lah. Dia ni ada hatilah kepada Akisa tadi tu. Dan tidak sah lah kalau dalam harem tak ada sundere. Dia ni merupakan sundere dalam harem kita ni. Okey, tak cukup satu, kita tambah satu lagi. Sekarang kita ada dua orang yang minat Akisa.
Untuk next character ni, kita ada Mizuki Himeji yang mana dia ni merupakan top 10 student lah dalam sekolah ni. Tapi sayangnya dia ni duduk dekat kelas F. Kerana apa? Kerana pada masa hari ujian untuk menentukan kedudukan kelas, macam maksudnya dia ambil test untuk tahulah kau ni duduk kelas mana, dia tak dapat jawab. Maksudnya masa on the day of the exam dia sakit, so memang dia tak boleh jawab lah exam tu. Walaupun dia pandai dalam sekolah, tapi dalam masak hancur. Sebab setiap benda yang dimasak boleh kata jadi racun lah senang kita. Untuk next karakter lagi, kita ada Yuji Sakamoto yang mana dia ni ialah ketua kelas kepada kelas F. Dia ni memang pandai dalam membuat teks masa perang antara kelas, sehingga kelas F ni boleh kata saing-saing lah dengan kelas A. Ni memang last, Shoko Kurishima. Dia ni merupakan ketua kelas kepada kelas A, paling pandai dalam sekolah dan merupakan childhood friend kepada Yuji ni tadi. Dia ni memang obses nak kahwin dengan Yuji, sampai macam-macam dia boleh buat. Yuji tengok perempuan lain, dia duduk cocok mata Yuji sampai buta memang. Tapi tak dia tak buta pun. Yuji ni memang tolak mentah-mentah tau si Shoko ni. Tapi dia ni still dia ni setia. Okay, cukup dengan karakter tadi. Sekarang aku nak bagi tahu benda apa yang aku suka dalam cerita ni. Antara kekuatan dalam cerita ni ialah karakter dia, sebab aku rasa every karakter dia tu mempunyai perwatakan yang kuat, yang mana mereka ni boleh membawa story cerita ini dengan jayanya. Karakter development untuk cerita ni is very very nice, but sad to say anime ni tak ada waifu lah. Sebab semua orang dalam cerita ni memang gila, kau gila. Mungkin kalau awal-awal tu korang tengok Himeji memang nampaklah ada waifu material, tapi as the story goes on, dia pun mendapat character development. Sayang sekali. Terus sound pula, aku nak korang dengar dia punya opening dengan ending cerita ni, sebab korang kena perhatikan dia punya lirik tu. Duduk dengar lagu, sedap mat dia punya lagu. Memang syahdu lah orang kata. Tapi lirik dia mengapu babe. Ada lirik lagu ni cakap pasal kantoi makan nasi dalam jamban. Maka benda lah dia merepek. Tapi fikir balik, pujian harus diberikan kepada production ataupun studio ni, sebab dia memang stick to the genre which is comedy. Standard lagu opening and ending ni tak ada kaitan lah dengan genre yang cuba dibawa ke dalam anime ni. Contohnya macam lagu opening ni selalu ceria-ceria, lagu macam rock gitu. Ending sedih, standard. Tapi anime ni memang stick to the genre comedy. Nice. Okay, dah terlalu panjang dah review aku ni, so aku rasa aku better jump to the last part lah. Seperti yang aku katakan tadi, cerita ni mengingatkan aku pada lawak campus, sebab karakter dia ni yang bermacam-macam. Lawak dia yang out of context, but we enjoy every single piece of it. Cerita ni bagi aku bukan saja bergenrekan komedi, tetapi dia berjaya membawa topik yang penting dan relatable dalam kehidupan semasa di sekolah. Dan aku terkesan gila bila tengok cerita ni, sebab aku teringatkanlah zaman kegemilangan aku sebagai student ketika di sekolah dulu. Jadi pada perspektif itu, kita maybe take things for granted so much yang kita kadang-kadang tak menghargai lah benda yang kita ada, walaupun benda tu kecil. Dan mungkin korang tak perasan. Contohnya macam cikgu yang meluangkan masanya untuk mengajar, contohnya buat kelas tambahan, apalagi ke mungkin kontak korang ke, tanya khabar korang ke masa korang nak SP contohnya. So aku rasa benda tu memang relatable to me, and aku rasa aku take for granted. Satu lagi benda yang aku tersentuh bila ini dia mengimbau juga kembali kenangan aku bersama-sama rakan aku di universiti, di sekolah, yang mana kita memang lepak selalu lepak, selalu berjumpa. Tapi sayangnya masa pelaksanaan PKP ni kita terpaksa belajar di rumah lah. Jadi boleh kata rindu di hati tu tak terbalas. Ya, aku dengar suara diorang everyday, tapi sayangnya dengar suara saja tidak cukup membalas rindu yang di hati ni. Aku baru mengerti apa maksud rindu yang tiada penghujung. Maksudnya
Contoh kalau kita pergi belajar atau bekerja di kawasan perantauan, meninggalkan kampung halaman. So, dari itu kita tak boleh balik, kita tak boleh nak jumpa mak ayah atau adik-adik semua. So, kita hanya mampu bertanya kabar saja. Dan itu mengajar aku yang betapa aku take that thing for granted juga. Dan aku harap korang um, hargailah setiap momen yang diberikan Tuhan pada korang masa itu. Secara jujur, aku enjoy gila tengok cerita ni, and aku actually looking forward untuk tengok apa jadi selepas habis satu episod tu. And cerita ni buat aku lelah sebab duk gelak aje. Memang lelah babe, sebab setiap saat tu memang duk gelak saja kan. Benda yang aku tak suka sikit cerita ni ialah aku tak boleh bagi rating antara 9 atau 10. Sebab dia ada plot dia yang agak draggy sikit, but still funny. A few episode kau macam tak tahu hala tuju dia tu macam mana, sebab dia ni ada je mission of something. But selepas aku fikirkan balik, selepas aku evaluate balik, aku rasa it's a 10, it's a masterpiece for me. Sebab dia ada kesemua elemen yang aku suka. Dia ada story yang menarik, dia ada konsep yang baru, dia ada decision untuk every problem yang logik diterima akal. Genre dia, romance dia yang aku rasa dia punya perasaan tu. Ini juga memperkenalkan sebuah konsep pembelajaran yang baru yang mana mungkin tak logik untuk dia apply dalam dunia sekarang, tapi dia mengajar kita yang pendidikan tak semestinya berlaku dalam kelas saja dengan baca buku. And benda yang paling penting yang aku belajar daripada anime ni, karakter dalam cerita ni yang pelbagai memang sesuai mewarnakan situasi cerita ini. Memang kucak-kacir dibuatnya kalau diorang ni buat sesuatu, even personality dan background yang berbeza, mereka still stand up for each other. Bagi aku itulah makna sebenar persahabatan yang aku rasa ingin dititik beratkan oleh author cerita ni. Dalam diri seorang pelajar itu, dia kena ada semangat nak belajar. Kalau kau ada pelbagai kemudahan ataupun fasiliti dan kepakaran, tak guna juga kalau kau sendiri tak nak belajar. Untuk improvement, ada beberapa yang aku boleh senaraikan, tapi aku rasa terpaksa simpanan hati sebab they need to do what they have done lah. Just do what you do. Sebab aku tak nak diorang lari daripada landasan dia ni. Sebab dia dah cipta sebuah platform untuk diorang sendiri, and aku rasa mereka harus stay dekat situ. Okay, itu saja review aku pada hari ni. Harap korang enjoy. Jumpa lagi.